Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, selamat hari raya, masih lagi raya ya. Okay, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Okay, semalam kita ada cerita pasal faktor kita sambung faktor yang kita boleh kontrol lah semalam yang kita boleh kontrol dulu. Semalam I banyak fokus kepada air kan semalam. Okay, saya check balik betul ke tak. Okay, yesterday, yes I think so. Yesterday kita cerita pasal air pokok ni, dan kita cerita pasal tanah, air 2 hari sudah kan. Semalam kita cerita pasal tanah, dan I cerita macam mana cara kita nak testing tanah tu taklah wajib buat kalau nak buat boleh buat, tapi kalau rasa boleh agak-agak lah macam contohnya yang penting tu yang bagi bertakung lah, just sedikit review dulu semalam Okay, so hari ni sebelum hari ni saya nak sambung lagi pasal hari ni pasal baja, and then saya akan sambung sikit pasal genetik lah. InsyaAllah kita try semua. Okay, so sebelum I start tu, I just nak remind everyone that I tak letakkan sebarang nilai harga lah untuk my daily sharing ni, walaupun I banyak berusaha untuk buat sharing macam ni. I prepare the notes, I prepare my script, I prepare benda yang nak diceritakan ni. Semua ni perlukan preparation. So daripada lepas subuh ni I dah start buat preparation untuk my sharing ni, and then and I susun semua daripada yang paling basic, yang paling perkara yang pertama sekali yang perlu kita buat sebelum kita set up kita punya garden. So I mulakan daripada bawah sekali, daripada the first thing you have to do, dan kita gradually kita akan go on and on kepada perkara-perkara yang lebih detail lagi. So my main aim is that I want you to have a great garden, an edible garden, especially an edible garden. Because my specialties is on edible garden. I banyak buat training sebelum ni, masa saya sihat dulu banyak buat training. Saya sendiri ada kebun sayur organik, and then I selalu buat training, saya selalu buat kelas, saya selalu jadi consultant for many various organisation, and my specialty has always been edible garden, sayuran dan bahan-bahan dapur lah. So I tak letakkan sebarang harga lah untuk all my sharing ni, in spite of all my efforts ni. It's all seikhlas hati. That's why my page name is Seikhlas Hati Azam. And I'll be very happy jika apa benda yang I share ni you practicekan dekat your garden. And then I'll be very happy, I'll be the most happiest man in the world kalau apa yang I ajar ni semua jadi. You buat dengan betul dan menjadi. InsyaAllah mesti menjadi kalau buat dengan betul So actually I cuma nak minta satu benda saja lah. I minta tolong satu from you all. Please like my page ni, this page ni, and then share kepada kenalan-kenalan tuan-puan semua lah. Your friends, your family, share pada diorang my page, my sharing ni, so that more people will get the benefit. More people will join me, more people will get benefit. So but kalau jika tuan-puan rasa ingin membantu saya dan keluarga, please support my Lazada or Shopee store. Ataupun kalau nak buat sumbangan ikhlas pun, insyaAllah, alhamdulillah kami terima. Dan link untuk kedua-dua store saya, dan juga QR code untuk my e-wallet ada di dalam link yang akan saya share sebentar lagi ni. Okay, I hope so. Okay, yang tu saja yang nak buat dulu sebelum kita start ni. Thank you so much, thank you so much, all your help, all your segala bantuan tuan-puan, segala sumbangan tuan-puan will inspire me to share more and more. Okay. So semalam kita cerita pasal benda yang kita boleh kontrol, perkara yang kita boleh kontrol. Okay, apa benda yang kita boleh kontrol? Sorry, ada technical sikit. My komputer ni dia kadang-kadang dia suka jam. Ialah komputer lama.
Sorry, please give me a minute. Sorry. Dia tak keluar the live feed. Okay, tak apalah, kita buat. So kita 5 faktor yang penting untuk pertumbuhan tanaman ialah air, tanah, nutrien, pest and disease dan juga genetik. So 5 perkara ni yang pernah saya ceritakan 2-3 hari sudah adalah 5 perkara yang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol perkara ni. Jadi ada apa-apa yang tak kena, ada apa-apa yang tak cukup, kita boleh tambah. Apa benda yang terlebih, kita boleh kurangkan. Dan macam kita boleh buat pelbagai effort, pelbagai cara kita boleh buat untuk kontrol benda-benda 5 perkara tersebut ini ya. Okay, so kita dah cerita pasal air, kita dah cerita pasal tanah. Semalam kita cerita panjang lebar pasal tanah. And then today kita nak my title untuk hari ni ialah kenapa my feed ni dia tak keluar? Okay, tak apa, kejap lagi I akan komen lah. I akan bubuh dia punya ni. Okay, so I'm very sorry lah, teknikal ni kadang-kadang. I'm a farmer. I'm a farmer, so benda-benda teknikal ni semua ni belajar sendiri. Zoom belajar sendiri, sharing macam ni pun belajar sendiri, semua buat sendiri. Okay, boleh. Okay, so here's the link. Dekat dalam link ni boleh tuan-tuan boleh sambil-sambil dengar, dengar my sharing ni, sambil-sambil I bercakap ni, boleh sambil-sambil tu boleh tengok in the meantime you can klik kat link ni dan kemudian boleh tengoklah kat dalam link tu. Dekat dalam link tu ada link di dalam link tu, link untuk my Shopee punya store, Lazada punya store, and also link my QR code jika tuan-puan nak membuat sebarang-sebarang. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita continue boleh ya. Sorry, I'm very sorry. Okay, so sekarang the situation is like this situation ni sering berlaku jika kita tanam tanaman kita dekat menggunakan pasu pasu ini biasalah dekat rumah So let's say kita tanam dekat dalam pasu, and then let's say kita gunakan synthetic fertilizers dan sometimes pesticide. Apa maknanya synthetic fertilizers and pesticide ni? Synthetic means ialah benda yang dibuat benda yang dibuat. Jadi synthetic fertilizers ni fertilizer yang dibuat yang dihasilkan di kilang dihasilkan oleh manusia. Jadi so this is what I mean by synthetic. So synthetic fertilizers ni, so kita benda ni biasalah IT. Bila I ceritakan benda ni, I think most of you can relate this. Bila kita guna synthetic fertilizer, kita tanam something dekat menggunakan pasu, benda ni selalu jadi kalau kita gunakan pasu. Dan kita pergi dekat kedai, kita nak beli baja. Okay, kita pergi dekat kedai tu, kita nak beli baja, orang owner kedai tu, pekerja kedai tu akan tanya kita, okay tuan nak beli baja untuk apa? Okay, kita tanam pokok cabai. Saya tanam pokok cabai, so nak beli baja untuk pokok cabai. Okay, pokok cabai tu dah berapa lama dah? Dah besar mana dah? Kita kena cerita dekat dia, pokok tu dah 2 bulan. And then kita cakap kat dia, pokok tu kita nak bagi dia keluar buah. Dah lama dah tanam tapi dia tak keluar buah lagi. Okay, you ambil baja ni, dia bagi baja ni. Baja untuk buah, untuk menggalakkan pengeluaran buah, untuk menggalakkan pengeluaran bunga, dia bagi baja ni. And then ataupun kita baru tanam pokok, kita kata, okay, kita nak pokok ni, kita nak baja ni untuk bagi tanaman kita cepat tumbuh. Okay, ada baja lain, dia bagi baja lain pula. So as you can see synthetic punya fertilizer ni, kita beli baja tersebut, mesti belilah pasal ini baja dibuat di kilang, mesti belilah. Jadi kita beli baja sintetik ni berdasarkan keperluan tanaman kita, betul tak?
Ya, kalau tanaman kita tu tak keluar buah, jadi kita beli baja untuk buah. Kalau kita baru tanam anak pokok kita tu baru naik, baru tumbuh, jadi kita beli baja untuk mempercepatkan pertumbuhan, untuk bagi cepat besar. Kalau kita tanam pokok sayur, kita nak bagi sayur kita tu lebih hijau contohnya, jadi kita perlu beli baja untuk bagi sayuran kita tu lebih hijau. Ada baja-baja dia tertentu. Ini semua kita kena beli. Jadi kita beli baja kita tu berdasarkan keperluan tanaman kita. Jadi perasan tak? Setiap satu peringkat tumbuhan tersebut kita memerlukan baja yang berbeza. Ya, untuk pertumbuhan kita perlu baja yang ni. Untuk bagi dia cepat bunga, kita ada perlukan baja macam ni. Untuk bagi dia banyak buah, kita perlukan baja yang macam ni pula. Untuk bagi tumbuhan kita tu daun lebih hijau, kita kena baja lain pula. Jadi berapa banyak kali kita nak beli baja? So perasan tak? Berapa banyak kali kita nak beli baja? Satu paket baja ni pun bukannya murah. Daripada dulu makin lama makin naik. Okay, I nak tambah lagi satu cerita lah. Sorry. Masa mula-mula sekali I involve dengan pertanian ni, dengan farming ni, saya suka pergi kursus kan. Bila saya nak start ni, saya banyak pergi kursus. Macam-macam kursus saya pergi berkaitan pertanian lah. Jadi saya selalu register dengan Jabatan Pertanian, my local Jabatan Pertanian, and then I register jadi ahli pertubuhan peladang in my ni, and then ada je kursus apa-apa I pergi. And it really helps because masa tu, sekarang ni I tak sure macam mana, tapi pada masa tu sebarang kursus anjuran Jabatan Pertanian adalah free. Ya, kadang-kadang ada kursus seminggu duduk dekat mana-manalah kolej pertanian, ni pusat pertanian mana-mana, kita duduk dekat kita sana seminggu free. Malah I pernah attend kursus pertanian dekat Serdang tu, and then semua tanggung, tempat tinggal, makan, minum, iaitu tempat tinggal tu tiap-tiap pagi ada room service datang kemas bilik free. 2 minggu kursus tu. I tak ingat dah kursus apa tu, something. So macam-macam kursus saya pergi ni. Antara kursus pertama yang saya pernah hadiri ialah kursus fertigasi. Ya, tahu fertigasi kan? Fertigasi something like hidroponik lah, cuma bezanya dia tanam kat dalam medium, sabut kelapa ke, kokopit, sekam padi bakar ke, ataupun dia tak guna tanah tapi dia ada dripping, dia guna pipe. Kita ada tangki, yang tangki tu kita bancuh baja kat dalam tu menggunakan baja AB. Ya, I think kalau you sangat up to date dengan orang minat pertanian mesti tahu baja AB tu apa. So baja itu, masa saya mula-mula baja tu, saya kata, ni menarik ni, boleh guna ni, boleh praktikan. Tetapi ada satu kelemahan dia. Masa mula-mula tu saya belajar mengenai fertigasi, baja AB tu harga dia sekian-sekian, tak ingat, sekian-sekian. Dalam masa 5-6 bulan saja dia punya harga tu jadi double. So benda ni daripada dulu lagi hingga sekarang dia ongoing. Baja ni makin lama makin mahal. Dia akan sentiasa naik harga kerana keperluan itu ada. So jadi macam mana, apa penyelesaian yang ada, inilah yang saya nak ceritakan hari ini, iaitu kita stop thinking of feeding the plant, ya, berhenti bagi makan dekat tumbuhan, tapi kita feed the soil. Itulah bezanya. Ada perbezaan yang sangat besar antara feed the plant and feed the soil. Ya. Jadi itu yang saya nak sentuh hari ini. Main story hari ni pasal feed the soil. Feed the soil tu apa makna feed the soil ni? Kita bagi makan dekat tanah. Nak bagi makan kat tanah buat apa? Yang nak makan tu tumbuhan, bukannya tanah. So what is the meaning of feed the soil? Kita bagi makan kat tanah. So feed the soil ni, ingat tak semalam kita cerita pasal tanah, campuran tanah yang baik ialah apa dia? Ingat lagi? 4 bahagian tanah merah atau topsoil, 4 bahagian organic matter, bahan-bahan organik, dan 2 bahagian pasir.
Ingat, betul tak? Ingat kan? Okey, 4 bahagian organic matter yang kita cerita semalam tu adalah bahan-bahan organik yang kita tambahkan ke dalam tanah kita. So, inilah maknanya feed the soil. Semalam secara tak sengaja, secara tak sedar, I dah sentuh sedikit pasal topik pagi ni, iaitu kita feed the soil. Kita feed the soil dengan menggunakan bahan-bahan organik. Jadi bila kita gunakan bahan organik ini, kita sebenarnya menambahkan nutrien kepada tanah tersebut. Dan ini secara keseluruhannya akan improve the health of the soil and fertility kesuburan tanah tersebut. Jadi bila keadaan ini berlaku, kita tak perlu lagi memberi baja kepada tanaman itu berdasarkan keperluan, kerana segala keperluan tanaman tersebut sudah ada dekat dalam tanah tu yang diproses secara semula jadi melalui bahan-bahan organik yang kita tambahkan pada tanah tersebut. Jadi apa yang pentingnya ialah tanah kita tersebut ada mikroorganism, ada cacing, ada serangga-serangga halus, dan ada bakteria, ada fungus. Yang ini semua ni akan membantu menguraikan bahan-bahan organik yang telah kita tambah dalam tanah tadi. Dalam proses penguraian tersebut, ia akan menghasilkan nutrien-nutrien yang penting untuk tanaman tersebut. Jadi itulah sebabnya apabila inilah maknanya kita feed the soil, ya. Kita bagi tanah tu makan. Kita feed the soil tu dengan bahan-bahan organik. Ya, bahan-bahan organik sahaja, dan proses semula jadi yang dikerjakan oleh mikroorganism dan serangga-serangga di dalam tanah tu yang menguraikan bahan organik tadi, ia sebenarnya akan proses tersebut akan meriliskan nutrien dalam tanah tu, dan nutrien ni lah yang digunakan oleh tumbuhan. Jadi konsep ini sebenarnya akan menyuburkan tanah, akan terus menyuburkan tanah, tuan-puan dan puan-puan, berterusan. Jadi kita balik pada cerita kita tanam dekat dalam pasu dengan menggunakan baja sintetik tadi. Kalau tuan-puan sedar, lama kelamaan tanah yang kita guna dekat dalam pasu tu, lama kelamaan dia akan jadi semakin cerah, dan hinggakan cerah dan dia jadi keras, betul tak? Hinggakan pada suatu ketika apa-apa saja yang kita tanam dekat dalam pasu tu tak akan menjadi. So inilah sebabnya bila kita tanam dekat dalam pasu, pusingan pertama okey, pusingan kedua okey, pusingan ketiga dah mula start nampak isu sedikit lah. Kita dah mula nampak isu sedikit, dan mungkin pusingan ketiga, keempat tu kita dah mula notice yang apa yang kita tanam tu dah mula merosot. Walaupun kita tanam tanaman yang baru, kita gantikan dengan tanaman yang baru, dan dia tidak akan mengeluarkan hasil yang sama seperti masa dahulu. Dia kalau sebelum ni, bila keadaan ini berjadi, keadaan macam ni terjadi, apa yang kita buat? Selalunya kita buang tanah tu ataupun kita tambak tanah tu dekat mana-mana, dan kita beli tanah yang baru. Kita beli beberapa bungkus tanah kompos dekat nursery, kita beli tanah hitam dekat nursery, dekat orang jual apa semua tu, dan kita guna tanah baru dekat dalam pasu tu, keluar belanja lagi. Lepas tu kita nak beli baja, belanja lagi, keluar belanja lagi. Ini semua menjadikan hobi proses gardening ni sesuatu yang mahal. Setiap kali kita perlu keluarkan duit, nak beli baja keluarkan duit, nak tanah tu 5-6 bulan tanah tu dah jadi cerah, dah jadi keras, kita beli tanah lagi. Dia benda ni tak membantu dalam proses gardening kita, kerana gardening seperti yang selalu saya share, selalu saya tekankan kepada setiap kelas-kelas saya ni. Gardening sepatutnya adalah satu proses yang menyeronokkan dan tak mengeluarkan sebarang belanja yang tinggi. Ya, sebenarnya kalau kita buat betul-betul tu, kita tak payah keluar duit belanja langsung untuk gardening kita ni. Ya, jadi cuma baja yang kita guna tu, itulah apa-apa bahan dapur yang kita ada, ya, bahan-bahan dapur, bahan sisa-sisa makanan, dan ada sisa-sisa makanan yang kita boleh guna, ada yang kita tak boleh guna. Yang ni saya akan ceritakan lagi di masa yang akan datang. Ni pun panjang cerita dia sebenarnya. Ya, bahan-bahan organik yang kita boleh tambah
kepada tanah tersebut. Jadi bila kita buat begini, kita feed the soil, kita bagi makan dekat tanaman, dekat tanah, dia sebenarnya lebih menjimatkan dan menjadikan tanah kita tu sentiasa fresh. Ya, tanah yang kita guna, tanah yang kita beri makan tu adalah tanah yang hidup. Tanah yang hidup ni dia akan hidup selama mana yang kita nak. Ya, itulah bezanya bila kita feed the soil dan feed the plant. Kita feed the soil, tanah itu akan hidup. Ya, tanah macam mana cara kita nak tahu tanah tu hidup ke tak hidup? Tanah yang semakin lama semakin gelap, yang itulah tanah yang hidup. Dan tanah yang hidup ni dia sentiasa lembut. Jadi effort untuk kita korek tanah tu pun very minimum. Siapa pun boleh buat. Ya, bila tanah tu terlalu lembut, kita guna dengan tangan pun kita boleh korek. Ya, pasal dia penuh dengan mikroorganism, dia penuh dengan serangga-serangga macam cacing pun semua tu. Jadi tanah tu dia lebih lembut. Dia lebih lembut dan dia boleh menyimpan air yang secukupnya dan dia mempunyai saliran yang baik. Jadi benda ni semua kita tak payah, akan sampai suatu masa bila kita sentiasa feed the soil, akan sampai satu masa di mana kita tak perlukan lagi sebarang, kita tak perlu lagi nak testing tanah ke apa lah, kita tak perlu lagi nak fikir apa benda kita boleh tanam, apa benda yang kita boleh tanam, apa benda kita tak boleh tanam. Apa-apa saja kita nak tanam, semua kita boleh tanam. Ya, kerana tanah yang hidup ni sentiasa akan menyokong sebarang jenis pertumbuhan tanaman. Ya, tetapi bezanya bila kita feed the plant, kita bubuh baja sintetik ni. Baja sintetik ni adalah bahan kimia. Bahan kimia yang dihasilkan di kilang, dihasilkan oleh orang-orang yang buat. Jadi baja kimia yang kita letakkan dekat dalam tanah, yang kita tambahkan dalam tanah, sebenarnya akan merosakkan tanah tersebut dalam jangka masa yang panjang. Bagaimana cara dia merosakkan tanah tersebut ialah dengan bahan-bahan kimia ini tidak boleh sebenarnya akan membunuh mikroorganisma yang ada dekat dalam tanah tersebut. Cacing pun akan dia sesak nafas. Kita senang cerita, dia sesak nafas pasal ada bahan-bahan kimia ni. Kita taburkan baja kimia dekat atas tanah, bila kita siram, baja kimia tu dia melarut masuk ke dalam tanah tu, cacing tu dia jadi lemah. Bila cacing dia dah jadi lemah dekat tanah tersebut, dia akan lari pergi tempat lain ataupun dia mati terus macam tu saja. Jadi bila tanah kita tu tak ada mikroorganisma yang telah terhapus dengan baja kimia ni, dan juga tiada cacing, tiada serangga lain yang membantu menguraikan bahan organik kat dalam tanah tu, and then you're in trouble lah. Memang tanah tu akan mati lah. Tanah tu akan mati. Cara kita nak tahu tanah tu mati, kita tengok makin lama makin cerah. Makin lama makin cerah, dan akhirnya kadang-kadang kita nampak tanah tu dia jadi whitish grey, kelabu keputihan. Dan tanah tu dia lebih keras. Kita nak korek pun susah. Nak korek pakai penyodok pun susah. Yang itu adalah tanda-tanda tanah yang telah mati, yang tak ada kehidupan dekat dalam tanah tersebut. Jadi bila jadi macam tu, kita nak tanam apa-apa pun perlukan effort yang lebih. Yang kita perlu tambah baja lagi, kita perlu korek dulu tanah tu, gemburkan tanah tu dululah. Kita kena macam-macam lah, kita kena buat banyak effort dia. Jadi it defeats the purpose. Kita nak gardening tu fun, kita nak gardening tu mudah, semua orang boleh buat. Jadi itulah kepentingannya, itulah perbezaannya bila kita bagi makan dekat tanah dan kita bagi makan pada tumbuhan. Ya, I hope benda tu you're clear on that. Dan bila kita bagi baja lagi, sedikit lagi pasal baja. Bila kita beli baja, ataupun kita tengoklah baja apa-apa, kita pergi kat kedai, kita mesti akan nampak 3 huruf ni, NPK. N maknanya nitrogen, P is phosphorus dan K is potassium. So NPK dia bila kita bila kita pergi beli baja apa semua, benda kita takkan lari daripada 3 huruf ni. So 3 huruf ni dia ada ratio dia sendiri. Jadi benda tu menyusahkan. Kita nak kena tahu ratio dia berapa, tanaman pada keadaan macam ni kita nak tahu ratio dia berapa. Jadi saya sendiri pun tak ingat ratio ni apa benda tu.
I sendiri dah lama bertahun-tahun I tak pernah fikir, I tak pernah beli dan I tak pernah ambil tahu pun pasal ratio NPK ni, kerana I don't need all that already. Ya. So tapi secara ringkasnya, N nitrogen tu dia lebih kepada menghijaukan tanaman atau untuk daun dan untuk pertumbuhan, untuk membagi dia punya batang utama itu lebih kuat. Jadi phosphorus P tu kebanyakan basically untuk sistem akar, sel pertumbuhan dan juga sel pertumbuhan, perkembangan sel pertumbuhan. Dan K tu, potasium tu lebih kepada antibody kesihatan tumbuhan tersebut. Dia optimize dia punya nutrien, penyerapan nutrien dan juga penyerapan air. Jadi itu basically itu fungsi NPK tu. Jadi apabila kita feed the soil tu, apa-apa benda yang kita bagi makan dekat tanah tersebut telah pun mengandungi semua benda ni. So selain daripada NPK tadi tu, itu adalah mikronutrien. Tumbuhan juga memerlukan mikronutrien seperti kalsium, magnesium, sulfur. Jadi ini semua pun juga diperlukan dalam mikronutrien ini, diperlukan dalam kuantiti yang lebih sedikit. Dan juga ada tanaman juga memerlukan trace elemen yang lain seperti iron, zinc, boron, chloride dan lain-lain. Banyak lagi. Jadi bila kita feed the soil, kita bagi makan dekat tumbuhan, dekat tanah, jadi apa yang kita bagi dekat tanah tu sebenarnya telah pun menghasilkan benda-benda begini. Ya, contohnya bila kita letakkan sisa ikan, bukan sisa ikan. Contohnya tuan-puan basuh ikan, nak masak ikan, siang ikan dekat rumah, potong ikan apa semua tu, kita basuh air basuhan ikan itu kita simpan dan kita siram dekat tanah, dekat memang kita. Jadi air siraman ikan tadi tu, air basuhan ikan tadi tu telah pun mengandungi nitrogen. Ya, itu salah satu contoh. Okey. Phosphorus pula, P ya, phosphorus. Apakah bahan yang mengandungi phosphorus? Ya, baja tai ayam. Baja tai ayam kita boleh guna pasal itu adalah natural. Ataupun kulit cengkerang, kulit ketam ke, kulit udang ke. Kalau kita ada kebetulan hari itu kita masak udang, masak ketam, kulit itu jangan buang, kita boleh gunakan, letak dekat dalam tanah. Jadi potasium pun kita ada. Potasium juga pula bahan-bahan seperti arang, rumput kering, ini semua mengandungi potasium. Sebenarnya saya ada listkan senarai bahan-bahan organik, bahan-bahan yang senang kita dapat dekat rumah, bahan-bahan yang selalu kita boleh jumpa. Kalau tak ada dekat rumah pun senang-senang kita boleh dapat dekat mana-mana, yang mengandungi segala makronutrien NPK tadi, mikronutrien dan juga trace elemen yang sesuai untuk tanaman kita, yang kita boleh gunakan untuk kita feed our soil tadi. Jadi senarai benda-benda ni semua, kalau saya nak cerita sekarang ni agak panjang juga. InsyaAllah saya akan share sikit demi sikit nanti lepas ni. Macam dengan syarat tuan-puan sentiasa like and sentiasa follow page dan share juga dengan kawan-kawan dan kenalan. Jadi saya akan ceritakan lagi ni. So I think that is all untuk feed the soil tadi. Okay, kita tambah sikit lagi tadi pasal I janji pasal nak cerita pasal genetik ya. Okay, kita sentuh sikit pasal genetik dan kita sambung semula esok lah. So genetik, what is genetik? Genetik ni sebenarnya sebelum genetik ni ada pest and disease tadi. Pest and disease ni pun panjang cerita dia, kita sambung esok. So kita sentuh sikit pasal genetik. Genetik ni maknanya ingat tak saya pernah tanya sebelum ni, andai kata kita beli sayur ke buah ke apa dekat market atau supermarket, lepas tu kita ambil biji dia tu, boleh ke kita tanam balik? And I said not recommended benda tu, kerana kerana kemungkinan besar tanaman yang daripada biji benih yang dibeli daripada market dan supermarket sebenarnya tidak akan memberikan hasil yang sama. Ini adalah sebab ini yang dinamakan faktor genetik. Ya, kerana
Kerana biji benih tanaman apa saja jenis tanaman, dia sebenarnya ada dua jenis. Ada tanaman yang hybrid dan juga tanaman yang biasa, heirloom, tanaman warisan. So apa beza dia? Tanaman hybrid ialah tanaman yang mana ciri-ciri dia tu telah ditentukan, dia dah predetermined, telah ditentukan. Contohnya macam tanaman yang lebih resistant, tomato yang lebih besar, buah yang lebih sedap, durian macam-macam jenis durian, nama macam-macam jenis durian ni lebih sedap, durian ni isi tebal, durian ni macam ni, durian ni macam tu, tembikai yang tak ada biji, jambu yang tak ada biji. Ini semua tumbuhan tanaman hybrid. Dia ada ciri-ciri dia tersendiri yang telah ditentukan. So jadi naturally tumbuhan tanaman hybrid ni bila dia telah ditentukan, jadi satu keburukannya ialah biji benih hasil daripada tanaman hybrid ni, bila kita tanam semula, kita takkan dapat ciri hasil yang sama seperti mana buah yang asal tadi tu. Kerana hybrid ni dia sebenarnya oleh kerana dia telah ditentukan dia punya ciri-ciri dia tu, benda ni dia sebenarnya benda in business sense lah. Dia buat benda tu supaya bila orang dah tanam, kemudian lepas habis tu orang kena beli lagi biji benih daripada company yang sama, daripada company tersebut. So that's why dia cuma akan, salah satu ciri-ciri yang mesti ada pada tanaman hybrid ialah dia boleh keluar sekali saja. Dia boleh mengeluarkan hasil sekali saja. Walaupun kita tanam sendiri dekat rumah menggunakan biji benih hybrid, hasil yang kita dapat tu, kita simpan biji benih dia dan tanam balik, kita takkan dapat hasil yang sama. Ya, biasanya sebagai based on my experience as a farmer, biasanya farmers, especially modern farmers, yang conventional farmers ni, dia tak suka pakai biji benih heirloom. Heirloom ni pula, baik explain dulu heirloom. Heirloom tu maknanya biji benih warisan. Biji benih warisan maknanya biji benih ni dia, apa hasil yang kita dapat tu is based on cara penjagaan kita sendiri. Kita jaga elok-elok, kita feed dia elok-elok, maknanya, dan dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Dan kalau kita dapat hasil yang baik, kita simpan biji benih tu, kita tanam sekali, dan chances kita untuk mendapatkan hasil baik, hasil yang sama juga akan, dia will be juga berdasarkan pada cara penjagaan kita. Jadi itulah bezanya heirloom dengan hybrid. Jadi kalau kita dapat heirloom seeds yang mengeluarkan hasil yang baik, dan jadi sebaiknya kita simpan biji benih tu untuk tanaman seterusnya di pusingan yang akan datang. So that's why itu bezanya heirloom and hybrid. So jadi based on my experience tadi, macam kata tadi, based on my experience as a farmer, kebanyakan farmer, especially conventional farmer, diorang tak suka pakai heirloom seed kerana ini kos pengurusannya. Jika mereka guna heirloom seeds ni, biji benih warisan ni, jadi mereka perlu ada lebih penjagaan pada tanaman tersebut. Ya, jadi ini melibatkan kos, ya. Dia kena ada workers untuk jaga tanaman tu. Jadi dia perlukan keluarkan kos lagi untuk penjagaan, untuk baja ke, untuk pest control ke. Jadi kebanyakan farmer saya tak suka benda macam ni. So jadi most farmer dia lebih suka guna hybrid seeds kerana macam itulah, kerana dia nak tanam, dia tak mau fikir banyak sangat benda tu. Dia tanam, dia jaga benda yang basic, dan tanaman tersebut akan mengeluarkan hasil yang diinginkan. Jadi that's why most farmers dia akan guna hybrid seeds. Jadi hasil daripada hybrid seed ni, kita tanam, kita tak akan dapat hasil yang sama. So that is the difference. So that is the genetic, itu daripada faktor genetik dia. Yeah, that's why kalau kita dekat rumah ni, it's better, pada saya lebih suka guna heirloom seed kerana benda tu
Kalau kita nak beli pun, kita cuma beli sekali saja, sekali 2 kali saja. Dan kita boleh simpan seed tu untuk our seed bank tu untuk kegunaan akan datang. Biji benih boleh simpan berapa lama? Ada orang tanya. Ada orang hantar mesej ni. Biji benih boleh simpan berapa lama? Biji benih ni dia cuma memerlukan air, right amount of moisture, right amount of temperature and right amount of light untuk germinate. Light sebenarnya tak perlu sangat. Dia cuma need right amount of moisture, kelembapan dan juga udara untuk tumbuh. Jadi bila dia tak ada dua benda ni, dia tak akan tumbuh. Dan jadi cara untuk kita simpan biji benih ni sebaik-baiknya ialah kita simpan dekat dalam airtight container, ya, bekas yang kedap udara, supaya dia tak ada moisture kat dalam tu, tak ada kelembapan dan udara pun dia stagnan kat dalam tu. Jadi bila kita simpan dekat dalam airtight container tu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun pun boleh. Ya, kalau tuan-puan rajin boleh Google tengok heirloom seeds dan tengok ada banyak cerita-cerita pasal orang save seeds sampai 70-80 tahun daripada tok nenek dia dulu dia simpan biji benih ni. Ini terutama sekali untuk biji benih yang rare lah, macam giant pumpkin, giant sunflower. Ni kita boleh baca, boleh tengok banyak cerita pasal benda ni. So that is on genetic lah, heirloom or basically speaking heirloom or hybrid seed. So I think dah lama dah kita sembang ini. So tomorrow insyaAllah kita akan sambung pasal pest and disease. Cara I control pest and disease menggunakan organic natural method. So thank you so much for joining me today. Sorry terlebih pula ni. And please don't forget to join to continue to follow me, to share my sharing ni to your friends, to your acquaintance, to your circle of friends. And then jangan lupa follow my page, and there'll be more and more sharing every day insyaAllah. So kalau ada apa-apa nak tanya, you can directly boleh WhatsApp me dekat sini, dekat link ni ada. I baru type in my WhatsApp number, ada 2 nombor kat situ, ada 2 WhatsApp number kat sana. Boleh hantar your question, ada apa-apa nak tanya yang tak related dengan apa yang I share ini pun tak apa. InsyaAllah I will try my best to answer your question. Ya, ada apa-apa masalah dekat kebun, ambil gambar, send to me. Ask me, ni kenapa pokok ni jadi macam ni? Ni kenapa buah ni jadi macam ni? So, insyaAllah, I will help you. Tapi tolong jangan tanya pasal pokok durian ke, tu semua pokok kelapa ke, tu semua I tak pernah tanam. Okay. So, I think that is all for today. Esok cuti kan? Okay, happy holiday in advance. And kalau esok Khamis and untuk siapa-siapa yang ambil extra cuti hari Jumaat tu, happy long holidays. Thank you so much. I'll see you again tomorrow insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.